أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. Allah mempelbagaikan bukti-bukti dalam kehidupan kita untuk kita sama-sama menjadi orang yang berilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada adik-adik yang berada di rumah dalam My Quran Time baca faham amal kita pada hari ini, kita ingin terus meneruskan halaman terakhir pada juzuk yang ke-7 pada hari ini, halaman 141. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengizinkan kita untuk menghabiskan insya-Allah 7 juzuk sebagai satu pengalaman, sebagai satu inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah, masya-Allah ya. Ustaz bawa balik Kedah ke ni? Masya-Allah. Dan kita berada di halaman akhir Ustaz. Betul Ustaz. Ya, bersama dengan tuan-tuan yang terus setia, ya, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang baru sahaja mengikuti My Quran Time dan ada survey yang kita buat, yes, ya, tanya adakah perlu kita berehat sebentar Quran Time ni, pasal ada yang kata mungkin kena rehat, mungkin kena teruskan, tapi berdasarkan pada beberapa jam survey dibuat, kita dapati bahawa tuan-tuan ingin teruskan. Jadi kita doakan, ya, kita serahkan juga pada pihak pengurusan nanti, ya. Yang pentingnya kita doa banyak-banyak agar hidayah daripada Allah ini terus kita ulang, ya. Kalau katakan kita sudah 7 juzuk bukan maksudnya sudah selesai. Ini adalah sebagai round pertama Ustaz, ya. Round 1, ya. Kena juga diulang-ulang dalam solat kita, dalam bacaan harian kita, agar kefahaman itu betul-betul satu kita belajar, tapi selepas itu ialah kita betul-betul jiwai dalam kehidupan kita seharian. Jadi mari kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan majlis kita dengan Ummul Quran Ustaz. Al-Fatihah. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Quran, seperti biasa kita mula dengan Ummul Quran. Saya nak cuba baca bacaan ala Syekh Al-Huzaifi sah. Okay. Tapi nak cubalah. Pasal minat tapi susah nak tiru. Cubalah. Insya-Allah. Jom sahabat-sahabat Al-Quran semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Gitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah. Kita memulakan hari ini halaman terakhir daripada juz yang ke-7. Tuan-tuan yang share di Facebook, tuan-tuan boleh maklumkan hari ini hari akhir, ya, untuk ataupun halaman akhir juz yang ke-7, dan mungkin tuan-tuan boleh catatkan apakah pelajaran ataupun ringkasan, ya, pada hari ini. Mungkin selepas dah dengar nanti edit balik Ustaz, ya, posting dekat Facebook untuk beritahu apa 1-2 poin ataupun 1-2 kesimpulan yang boleh kita ambil daripada halaman 141.
Mari kita lihat apakah sinopsis bagi halaman ini, iaitu bermula pada ayat yang ke-102. Kita akan melihat kepada hakikat bahawa Allah adalah Maha Pencipta dan apakah kesannya yang perlu kita fahami daripada Allah Maha Pencipta yang selalu kita dengar, tetapi Allah memberikan mesej yang penting agar kita jangan terleka tentang mesej ini. Pada ayat 103, sifat Allah yang tidak dapat dijangkau oleh pandangan, tetapi kita dapat melihat kepada bukti kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala pada alam maya pada ini. Itulah yang disampaikan pada ayat 103. Diikuti pada ayat 104 hingga 107, bukti-bukti wahyu yang terang kemampuan Allah untuk menentang kepada kemusyrikan yang dibawakan oleh orang-orang yang tidak percaya, dan Allah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan sampai kamu stress out. Adalah bimbang-bimbang sikit, tapi kita akan baca macam mana kita menyampaikan kebenaran, dan larangan mencela patung-patung, amalan-amalan berhala dalam agama lain, kerana itu adalah sesuatu yang ditegah, dan Allah membawakan kepada kita bagaimana kesan orang-orang yang tidak mengendahkan kepada bukti-bukti pada alam sekitar ataupun alam maya pada ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan daripada ayat 102 hingga ayat 107. Kita baca dan kita akan lihat mesej yang penting, yang amat penting mengakhirkan juz ke-7 kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Mesej amat penting untuk kita sehinggalah ke saat ini. Di akhir halaman juzuk yang ke-7 ini ada sahabat kita Tuan Zunaidi Zulkafli Ustaz. Pandemik Covid adalah ujian. Betul. Agar kita mantapkan takwa. Insya-Allah. Usah ragu segala ketentuan. Allah senantiasa bersama kita. Jadi ini sahabat kita Tuan Zunaidi kongsikan. Mudah-mudahan terus dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sahabat-sahabat kita, apa khabar sahabat kita di Nuremberg, Germany, yang bersama juga dengan kita pada saat ini, Puan Alina. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus kurnia keselamatan khususnya pada sahabat-sahabat yang masih lagi berada dalam ujian banjir, Ustaz. Betul. Ya, di Terengganu, Kelantan dan di mana-manalah. Mudah-mudahan Allah selamatkan. Begitu juga sahabat-sahabat kita yang kini sedang dirawat pandemik Covid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurnia kesembuhan dan angkat darjat insya-Allah. Kita nak mula baca hari ini Ustaz di halaman akhir juzuk yang ke-7, ayat yang ke-102 sehingga ayat 107. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, taranum apa kita nak baca ni? Okey, kita cuba baca permulaan ini dengan bayati sah. Bayati. Insya-Allah. Jom kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basair min rabbikum فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا
المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, gitulah bacaan daripada ayat 102 hingga 107. Ya, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, bersama dengan tuan-tuan membaca ayat ini yang menjadi kesinambungan perbincangan kita semalam. Allah menyatakan pada ayat 101, Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang mencipta, tetapi di sini Allah tidak menggunakan perkataan khalaqa semalam, iaitu badi' ini daripada yang ada kaitan dengan bid'ah Ustaz ya. Yes, Bid'ah ini biasanya kita dalam agama ni tak dibenarkan ya. Tapi badi' ini maksudnya apa? Ialah daripada kosong menjadi sesuatu. Ya. Itu dinamakan inovasi ya, yang mencipta daripada kosong menjadi sesuatu. Itu badi' as-samawati wal ard adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita ini tidak mampu untuk badi', disebabkan apa? Kita kalau nak buat kapal terbang, kita tengok burung, kita tengok kepada contoh-contoh. Tapi Allah tidak perlu melihat kepada contoh untuk mencipta langit dan bumi ini dan segala apa yang ada di dalam dunia ini. Jadi dengan kehebatan Allah ini, Allah menyatakan pada ayat 102, dzalikumullahu rabbukum. Itu adalah Tuhan kamu, Allah adalah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, khaliqu kulli syai' fa'budu. Dia menciptakan segala sesuatu, maka apakah tanggungjawab kita? Beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah yang tempat untuk berwakil ataupun tawakal kepada segala perkara. Jadi menariknya ayat 102 ini, kalau tuan-tuan ada kesempatan nanti pergi pada surah 40 pada ayat 62 Ustaz ya. Sebenarnya Allah menggunakan lebih kurang sama juga ayatnya. Dzalikumullahu rabbukum, tapi Allah mula dulu dengan khaliqu kulli syai'. Kemudian barulah la ilaha illahu. Ya, jadi mungkin tuan-tuan akan tertanya mengapa ayat lebih kurang sama tapi kita terbalikkan. Di sini dalam ayat yang kita baca sekarang ini, Allah mengutamakan la ilaha illahu, menafikan kepada kesyirikan yang dibuat oleh orang-orang musyrik ya, di mana mereka dah lihat kehebatan Allah SWT penciptaan. Kita bincang semalam al-habbi wan nawa, tentang kurma, tentang delima, tentang anggur dan sebagainya. Tetapi lepas itu dia kata bahawa dia tak nak menyembah pada Allah. Dia lebih kurang macam inilah Ustaz ya. Kita pergi istana nak jumpa sultan. Kan, jumpa sultan, kita buat ni pakaian elok ni dengan semua pakaian pagi-pagi dah bangun awal. Lepas tu kita pun masuklah ke kawasan istana tu, ada pak gad. Ada pak gad, ada pengawal bilik, ada pengawal pintu, ada pengawal kolam. Sampai je jumpa pengawal kolam tu kata, "Oh, tak apalah, saya nak jumpa awak je lah, saya tak nak jumpa raja." Kan? Jadi ini perumpamaan yang diberikan oleh Hamka. Dia kata, orang ni apa benda ni? Kata nak pergi jumpa raja, dah siap-siap. Jumpa orang penjaga kolam, dia berhenti kat situ je. Okey, saya nak jumpa awak je sebenarnya. Saya bukan nak jumpa raja. Ini menceritakan betapa seseorang yang sebenarnya dia perlukan Tuhan, tetapi bila dia berjumpa saja dengan berhala, dia berjumpa je dengan makhluk, dia akhirnya mengagungkan makhluk tersebut, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesannya apa? Wa huwa ala kulli syai'in wakil, padanya lah tempat semua perkara bertawakal ya, dipelihara. Jadi kesannya bila orang tidak dia jumpa pengawal kolam tadi Ustaz ya. Akhirnya dia kata, awak kalau boleh tolong saya je lah. Dia minta pengawal kolam tolong dia. Padahal awalnya dia jangan jumpa raja ataupun sultan. Dalam kes ini apa yang berlaku pada orang musyrik, dia jumpa kepada pokok, ya, jumpa pokok, dia kata, "Pokok tolong jaga saya." Jadi dia sembah pokok. Dia jumpa kepada laut, dia kata, "Laut tolonglah jaga saya. Nah, saya bagi awak satu ayam putih," contohnya. Ini menunjukkan apa? Kerana manusia ini dia memang ada takut. Tetapi dengan segala projek yang ada, sepatutnya dia minta wakil untuk jaga projeknya, jaga keluarga, jaga sawah dia, jaga kalau nelayan nak pergi ke laut tu, jaga laut. Sebenarnya bukan minta pada laut ataupun minta kepada pokok,
tetapi minta kepada pencipta pokok itu sendiri sebagai sumber tawakal daripada dalam kehidupan. Ini yang kita boleh belajar daripada ayat 102 ini, agar ketika kita ada banyak perkara yang kita nak capai 2021 ini tuan-tuan, kita mesti tingkatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia membantu, tetapi manusia ni tidak ada kesan yang besar kerana kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ayat 103 Allah menyatakan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Manakala dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Ini adalah ayat-ayat yang memberi motivasi, ya. Bagaimana kita bincang Ustaznya, ayat makiyah banyak berkaitan dengan iman akidah untuk menguatkan motivasi agar kita berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Bukan sekadar motivasi, tetapi kita bertindak dalam hidup kita. So dalam ayat ini Allah menceritakan bahawa la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Mudah ceritanya, kita kalau bercakap tentang oksigen Ustaz, bukan nampak pun kan. Betul. Nak kena pakai mikroskop. Kita bercakap tentang COVID-19, dia kena pakai mikroskop cahaya elektronik itu, yang kalau kita dia gandaan 300 kali ganda satu biji nasi itu, kalau pakai mikroskop tu satu biji beras tu macam pandang bola. Kalau dibesarkan 300 kali ganda. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya ialah itu baru makhluk. Ini kita bercakap tentang Allah SWT. La tudrikuhul absar wa huwa yudrik, ya. Allah lah yang boleh melihat segala perkara, dan dia amat latif al-khabir. Menarik perkataan al-latiful khabir ini, nak beritahu pada kita Allah ini amat halus, amat seni dan amat mengetahui. Semalam kita bincangkan tentang jagung. Betul, kan seni tu kan. Betul. Ya, belum lagi kita cakap tentang kapilari darah kita. Betul. Ini kalau katakan dia tersekat dia, ataupun kalau katakan kena dekat tulang belakang Ustaz kan, bagi setengah yang ada masalah tulang belakang, amat memberatkan. Betul Ustaz. Dan Allah cipta ini dengan latif, dengan amat seni. Maksudnya apa? Maksudnya bagi kita amatlah kena halus, amat seni dalam hidup kita. Betul. Dan kita kena amat bersopan santun. Ya, bersopan santun. Salah satu cara sopan santun ialah kalau ayah cakap, dengarlah. Lebih kurang gitu kan. Kalau Allah cakap, kena dengar kan, kena selalu baca. Allah kata begini, okey saya buat ya Allah. Ini kesan pada sahabat bila dididik dengan tauhid daripada surah Al-An'am, menyebabkan mereka ini menjadi orang yang sentiasa beradab dalam kehidupan. Jadi pada ayat 104 ada sambungan, Allah menekankan lagi, memasakkan lagi. Kita pun nak pasakkan dalam diri kita Ustaz. Dah lama tak dengar perkataan pasak ni. Ya, betul ya. Dah nak hujung tahun, kena dengar baliklah ya. Ayat 104. Ya. Boleh kita baca sekali lagi, yang isinya berkaitan dengan kalau cikgu-cikgu sains ajar anak-anak murid melihat dengan absar, dengan basirah, kesannya adalah amat besar. Kita lihat ayat 104. Baik, terima kasih Ustaz. Kita pasak sekarang ni Ustaz. Ayat 104 Ustaz. Okey, jom sahabat-sahabat turut memasak. Ini memasakkan apa? Okey. Sama-sama kita pasakkan, gemakan rumah kita dengan Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم. Sesungguhnya bukti-bukti yang nyata telah datang daripada Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi, dan aku Nabi Muhammad bukanlah penjagamu. Ada banyak poin dalam ini Ustaz ya. Satunya Allah kata bukti-bukti, bukannya bukti saja, bukan basirah tapi basair, banyak Allah datangkan daripada Tuhan. Untuk apa? Siapa yang perhatikan dengan mata hati, bukan sekadar tengok pakai mata kasar sahaja. Cikgu-cikgu sains bila ajar jagung pasal apa Ustaz? Pasal kurma ke, pasal kapilari darah, mesti bawa kepada basirah. Maka kesannya, manfaatnya fali nafsih kepada anak murid dan cikgu yang membawa ke tahap itu. Kalau tidak,
Waman amiya, siapa yang terlindung ataupun buta daripada bukti itu, tak nampak kehebatan Allah, hanya nampak fakta sahaja, fa alaiha, maka kesannya ke atasnya, maksudnya hukumannya adalah ke atas orang tersebut. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan Nabi kata bahawa aku tidak menjadi penjaga kepada setiap orang, ya. Kita juga sama-sama bila kita ajak orang ke arah iman, sebenarnya kita tidak mampu jaga. Masing-masing kena minta Allah jaga. Dalam bahasa Inggerisnya Ustaz, istilahnya care kalau hafiz ni. Kalau care di sini maksudnya wa ma ana alaikum bihafiz. Kalau orang tu dah diberi tahu macam-macam dia tak nak dengar, I don't care. Ya, saya dah tak boleh nak care awak lah. Saya dah bagi macam-macam tapi awak tak care, I don't care. Okay. Jadi ini Allah beritahu pada Nabi di hujung di Mekah itu. Kerana apa? Kerana mereka amat degil. Tapi peringkat awal kita kena amat caring, membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan. Abada, iaitu maksudnya menghambakan diri, menyembah, 275 kali disebut di dalam Al-Quran. Dan inilah yang kita perhatikan pada ayat 102, apabila kita tahu bahawa segala tumbuh-tumbuhan, nikmat Allah beri di atas dunia ini, kita nampak kehebatan Allah, kita perlu menjadi orang yang merendah diri, mengakui bahawa ya Allah, aku perlu menjadi hamba terbaik di sisimu. Dan inilah kesan apabila kita melihat jagung, melihat mangga, melihat kelapa. Ustaz, puasa kelapa saat subhanallah saat baru ni saya makan kuih dangai Ustaz. Dangai daripada kelapa. Maksudnya kelapa ni subhanallah sabuk dia walaupun anda boleh guna lagi macam-macam gunanya. Macam-macam Ustaz. Contohlah contoh. Dangai Dangai. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada dangai, sila makan sekarang. Kita berhenti sebentar, My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia imam kami, petunjuk dan rahmat. Jadi dapatkan atau menantikan yang original nanti insya-Allah Insya-Allah. Sambungan dia insya-Allah itu pada tahun 2021. Ya Ustaz. Satu hari bulan nanti kita ada. Satu bulan Satu hari bulan nanti kita akan dengarkan yang penuhnya. Yang penuh insya-Allah subhanallah. Itulah antara doa kita, mohon pada Allah bersama dengan Al-Quran, rahmat kami ya Allah, kurnia petunjuk hidayah, jadikan kami orang yang pagi petang ana al-lail, pagi petang siang dan malam bersama dengan Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, kita nak menyambung lagi pengajian tajwid kita. Semalam kita dah sentuh dua huruf sin dan juga sad, huruf yang samar-samar. Hari ini kita nak tengok lagi dua huruf, iaitu huruf kaf dan juga huruf qaf. Mari kita saksikan. Beberapa kalimah yang perlu dijelaskan akan sifat-sifatnya kerana bersamaan pada makhraj. Maka jika tidak dijelaskan akan berlaku kesamaran kepada huruf-hurufnya. Kalau contohnya ialah kalimah musyrikin dengan kaf dan juga musyriqin dengan qaf. Satu lagi maurqum dengan kaf dan juga maurqum dengan qaf. Jadi hati-hati bila kita menyebut kedua-dua huruf ini, kita kena jelaskan dia supaya dia tak bunyi berbezalah dengan huruf asal dia. Begitu juga kalau kita perhatikan dalam surah Al-Fatihah yang kita baca kan, ihdinas siratal mustaqim qaf. Kadang-kadang kita terbaca ihdinas siratal mustaqim dengan kaf sat. Kemudian ihdinas sirat dengan sin pula. Patutnya dengan sad ihdinas sirat. Jadi kita perlu beri perhatian supaya tidak berlaku kesamaran dalam bacaan kita. Jadi dengan cara mana? Dengan cara kita baca dengan
guru secara sama ada bersemuka ataupun sekarang mungkin dalam platform online Ustaz, talaqi dengan guru insya-Allah. InsyaAllah. Jadi itu adalah mesej penting untuk kita belajar tentang tajwid dan bertemu ya. Betul. Sekarang ini mungkin kerana tak dapat bertemu fizikal saatnya bertemu secara online ataupun di TV ini, tapi akhirnya kena cari juga ustaz-ustaz itu. Ini penting sangat kita tekankan agar jangan sampai selepas PKP ini kita terus je tengok TV je, surau semua masjid tak payah pergi. Jangan-jangan okey. Ini sebagai pengenalan ustaz ya, dapat sedikit kemudian kita teruskan lagi dengan guru-guru untuk baca, faham dan kita beramal dengan Al-Quran. Kita teruskan ustaz ya. Jadi bercakap tentang untuk mengetahui ini, Allah nyatakan pada ayat 105 kita sudah baca, wa kadzalika nusarriful ayat. Allah menyatakan demikian itu kami nusarrif. Nusarrif ni maksudnya apa? Kita mempelbagaikan ayat, iaitu ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, agar apa? Agar orang musyrik yang mengatakan engkau telah mempelajari ayat-ayat itu daripada ahli kitab, dan agar kami jelaskan al-Quran itu kepada orang yang mengetahui ya. Kami jelaskan berulang kali agar orang musyrik mengatakan engkau telah mempelajari ayat-ayat daripada ahli kitab. Jadi apa poin dia? Poin dia apa yang kita boleh belajar kat sini, Allah pelbagaikan. Allah pelbagaikan ini kerana satu, ada yang kata agar mereka orang kafir kata ini macam dah pernah belajar daripada kitab-kitab sebelum ini kan. Pasal memang pun sebenarnya ayat-ayat ini sama dengan ayat yang dibawakan oleh kitab-kitab sebelum ini. Satu. Tapi yang keduanya adalah agar kami menjelaskannya kepada kaum yang ingin mengetahui. Apa maksud yang ingin mengetahui? Yang tidak taklid Ustaz. Tidak taklid. Taklid itu maksudnya apa? Dia ikut-ikut je. Orang lain masuk Islam, orang lain sembahyang. Kalau saya pergi dekat satu tempat itu, dia sembahyang 2 kali je Ustaz. Hari raya kan dengan hari haji dengan hari raya puasa. Dua saja. Dia kata istilahnya Islam 2 kali, lebih kurang begitulah nama tempat agama Islam di kawasan situ. Jadi dia kata kami dah ikut dah nenek moyang kami memang selalu buat begini. Itu je yang dia tahu. 5 waktu dia tak tahu sembahyang macam mana. Jadi itu namanya Islam yang taklid. Ya, apatah lagi kalau kita cakap tentang orang yang bukan Islam yang menyembah kepada pelbagai perkara tanpa ilmu. Jadi bila Allah bawakan nusarrif ya, jagung, mangga, apa lagi Ustaz? Durian dan juga dangai kelapa tadi itu, sebenarnya untuk bila kita makan jenis-jenis macam-macam ini, sebenarnya Allah nak suruh kita fikir. Makin lagi fikir, takkanlah Allah bagi ni free je kan. Mestilah ada tanggungjawab, dan hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesannya pada ayat 106, ittabi', ikutlah apa yang telah diwahyukan padamu daripada Tuhanmu, la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin. Berpalinglah daripada orang-orang yang mensyirikkan Allah SWT. Kalau ada orang yang tak kisah pasal dangai itu daripada Allah, dia tak terkesan pun, dia makan dangai tapi tak sembahyang contohnya, wa'arid ya, berpalinglah daripada orang begitu, kita terus sembahyang. Jangan pula kita ya, Allah ingatkan pada ayat 107 tu, walau sya Allahumma asyraku. Kalau Allah nak, Allah boleh je bagi ada orang semua orang tidak mensyirikkan Allah. Ya, tetapi peranan nabi, peranan kita mengingatkan apa? Wa ma ja'alnaka alaihim hafiza, kita ingatkan saja tapi tak perlu jaga mereka. Ya, yang jaga siapa? Allah. Dan yang kedua, wa ma anta alaihim biwakil, iaitu wakil tawakal bukan pada kita. Kadang-kadang kita rasa macam saya nak selamatkan dia, saya sayang dia. Betul, memang betul, Nabi sayang sangat pada umat. Tapi jangan sampai tawakal yang kita tanamkan kepada orang yang kita ajak tersebut, contohnya pada anak ke, pada kawan ke, tawakalnya kepada kita, bergantung hanya pada kita. Kalau saya tak ceramah pada dia, dia tak dapat hidayah. Bukan. Kita kena selalu bagi tahu pada yang terbaik. Kemudian kita kena doakan dia dipimpin oleh Allah. Mungkin anak tu dia dapat daripada ayah dia, bila anak tu pergi sekolah daripada cikgu dia, bila sampai universiti dia belajar daripada cikgu-cikgu yang juga menunjukkan kepada hidayah, agar kita tak stres. Ini panduan yang Allah beri dalam ayat 107 dalam berinteraksi dengan tauhid. Kita sayang tauhid, kita sayang iman, kita sayang orang lain untuk beriman, tapi kena tahu skop kita. Skop menjaga dan tawakal Allah punya bahagian. Kita hanya menyampaikan apa yang boleh kita sampaikan. Tapi kena sampaikan. Tuan-tuan boleh share dekat Facebook, boleh cakap-cakap dengan kawan. Itu kena buat. Ya, jangan pula kita kata saya I don't care. Kan? Yang don't care yang awal tadi itu ayat 104, bila dah lama kita ingatkan dan dia menentang.
Yang itu saya serahkan awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena buat kerja kita. Kita nak teruskan pada ayat 108 hingga ayat 110. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah SWT sekalian. Ada yang sekarang dalam perjalanan Ustaz, nak balik kampung dan sebagainya. Macam Puan Farihatul tadi dalam kereta nak ke Penang. Penang. Okey. Dan kita sahabat kita Puan Umi Hanum, salam perantauan. Sekarang hampir jam 9 lebih di Kanada. Masya-Allah. Kanada pun bersama dengan My Quran Time. Jadi terima kasih banyak dan mudah-mudahan kita doakan sahabat-sahabat kita di mana-manalah seluruh dunia senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada pandemik ini, dan jangan lupa sebarkan kepada sahabat-sahabat kita di Kanada, di Germany yang bersama dengan kita tu ada Quran Time. Jom saksikan sama-sama. Ambil link dekat Facebook tu, betul, kemudian letak dekat WhatsApp plus. Subhanallah. Okay, insya-Allah. Okey. Puan Siti Awa dari Brunei Darussalam minta saya bacaan Hijaz pula Ustaz, dia kata. Bismillah. Jadi jom kita sama-sama baca sambungan ayat 108 hingga 110 ini, kita baca dengan bacaan murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 108 hingga 110 Ustaz ya. 108 itu Allah menyatakan wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Janganlah kamu memaki-maki kepada apa yang mereka sembah selain daripada Allah SWT. Ini adalah adab penting. Sahabat mereka pernah berada dalam keadaan musyrik, kemudian mereka masuk kepada Islam. Jadi mereka tahu apa perkara yang tak berapa betul, apa sebagainya, pun mereka digelar ataupun diingatkan jangan kutuk kepada apa yang disembah selain daripada Allah itu.
Kesannya apa? Kalau mereka kutuk, orang sana pun akan kutuk pada Allah. Dia akan cakap bahawa orang Islam ini apa sujud cium tanah lah, macam-macam. Ya, pasal apa? Pasal kutuk ini bukan kaedah orang yang membawa kebenaran. Ini penting tuan-tuan ya. Kita bawa kebenaran bukan dengan cara kutuk, marah, lagi apa Ustaz? Menyakitkan hati, menghina orang, bukan. Kecam, bukan. Bukan fitnah, bukan. Walaupun ada yang kata alah ini bila lagi kita nak menggunakan ini perjuangan, tak, itu Allah ingatkan sini wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Kesannya ialah apa? Fayusubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka akan memusuhi kita tanpa ilmu, ya. Jadi ini peringatan Allah SWT kerana asas kebenaran Islam dan Quran ini ialah berdasarkan fakta, berdasarkan hujah, berdasarkan kebenaran, berdasarkan kepada dialog, ya, perbincangan. Itu adalah asas kebenaran. Bila benda benar, tak payah nak pergi marah-marah Ustaz, kan. Beritahu elok-elok je. Nabi Musa bercakap dengan Firaun elok-elok. Firaun bila dia dah tak ada fakta, dia gunalah emosi dia, kemudian dia kutuk, dia kecam, kau dulu duduk dalam aku punya tempat, lebih kurang begitu, ya. Jadi ini adalah akhlak bagi orang-orang yang mengambil iman dalam hidup. Kitalah semua tuan-tuan, ya. Kita kena jaga emosi kita. Kadang-kadang mungkin kita marah kepada orang yang lukis kartun Nabi di Denmark tu Ustaz, ya. Tapi kita nak tegur, nak protes, okey, tak ada masalah. Tetapi jangan pula sampai kita bakar-bakar, kan. Bila kita bakar ikut emosi, mereka pun akan balas balik dan dia jadikan ini sebagai asas untuk menyerang lagi. Kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Okey, Allah hiasi segala apa yang dibuat oleh setiap umat. Ya, sama ada ikut kaum ke, ikut agama ke, ikut organisasi, Allah kata kami menghiasi. Tetapi adakah bila mereka suka itu, mereka itu betul? Tak semestinya. Summa ila rabbihim marji'uhum. Semua ini akan kembali dan Allah akan beritahu apa status ya'malun, apa yang mereka amalkan. Jadi contohnya bila orang cakap tentang cinta ataupun hias ni Ustaz, ya, salah satunya orang kibar bendera. Kan, kibar bendera Malaysia, kibar bendera US. Okey, alhamdulillah, ya. Tetapi kita kena ingat bila kita rasa ia cantik dihias, semangat patriotik, jangan sampai kita tidak adil. Kan, kita angkat bendera Malaysia benar kita kutuk negara lain. Tidak, itu bukan kaedah di dalam agama kita. Kita ada agama Islam, kita kutuk pula kepada dekat kuil ataupun sami yang pakai baju tertentu. Kalau kita kutuk, nanti dia kutuk balik. Dia kata dia baju oren, yang ni baju putih. Lebih kurang dah habis, ya. Kita tidak mahu kerana kita ada akhlak. Dan pada ayat 109, wa aqsamu, dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahawa jika datang suatu mukjizat kepada mereka pasti mereka akan beriman. Katakanlah mukjizat hanya ada di sisi Allah, dan tahukah kamu bahawa apabila mukjizat datang mereka tidak juga beriman. Jadi ini perangai yang kita jangan diamalkan. Sumpah, kan, sumpah Allah, nanti saya akan baca Quran kalau katakan dalam akaun saya masuk 1 juta. Kan, kalau saya buat bisnes ni tak untung, saya tak nak baca Quran, nanti dah dulu saya rasa macam Allah tak kabulkan. Jangan bersumpah begini kerana ini adalah amalan orang-orang musyrik, ya. Jadi mereka bila dah dapat 1 juta pun kadang-kadang lepas tu tak baca Quran juga, ya. Dia tak buat baik pun. Kerana buat baik tak semestinya kena ayat Allah ini dah banyak dah. Jagung tadi, mangga, durian, kelapa Ustaz, ya. Semua itu adalah ayat Allah. Tak perlu didatangkan lagi ayat-ayat Allah untuk kita buat baik, kerana itu tanda bahawa kita ini betul-betul beriman, nak kembali kepada Allah. Jadi apa kesan bila kita tidak exercise? Bila tidak exercise, roh kita. Exercise fizikal kan kita jadi tough Ustaz, kan. Kita boleh berlari, boleh apa. Kalau lama duduk atas katil 6 bulan contohnya, tak bergerak, kadang-kadang lemah kaki ataupun tangan kita. Roh kita juga perlu exercise. Apakah exercise-nya? Ayat 110 sama-sama kita baca. Okey, baik. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, mari kita baca ayat yang ke-110, ayat yang terakhir Ustaz. Ya, betul. Sebelum masuk ke juzuk yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nuqallibu أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة
ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 110, dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Jadi apa kesan kalau tidak ada exercise, tidak ada senaman untuk roh kita, Ustaz, ya? Dan senaman roh ini salah satunya apabila kita melihat kepada alam, tengok jagung, tengok apa Ustaz? Tengok mangga, tengok musangking. Kelapa, musangking itu, kita nampak kebesaran Allah SWT, ya, bila kita exercise guna absar kita, penglihatan kita. Tetapi kalau tidak, wa nuqallibu afidatahum, Allah akan balikkan hati mereka. Qalb itu terbalik, tapi afidah juga lapisan nombor 3. Qalb ini lapisan nombor 2, tapi afidah nombor 3. Nombor 3 ni ada kaitan dengan perasaan. Jadi bila tengok jagung tu, bila tengok dia tersusun, wah hebatnya, masya-Allah, sedapnya kan. Kalau kita cakap begitu, kita teruja, itu adalah yang berlaku pada afidatahum. Tetapi kalau katakan kita tidak exercise, kita tengok buah mempelam ataupun buah mangga saja, kita tengok alah biasa je. Nah, musangking alah biasa je. Kalau kita tidak kaitkan, dia menimbulkan afidah ini, menimbulkan kita punya semangat teruja kehebatan Allah SWT. Akhirnya apa yang berlaku? Kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Kesannya dia belajar sains, Ustaz, dia belajar ilmu tinggi, tetapi dia macam tak berapa rasa ini tak ada kaitan dengan iman pun, ya. Seperti di awal dahulu, sebelum orang itu belum masuk Islam, ataupun di awal ketika lahir kita tak belajar apa, kita tak terkesan. Dan ini mesej penting kepada cikgu-cikgu yang mengajar dalam kelas, ya, di bahagian pendidikan. Kita perlu membawa anak murid kita kenal kepada ayatillah, ya, iaitu kebesaran-kebesaran Allah dalam sains, dalam geografi, sejarah, biologi, kimia, fizik, semua ini, tetapi mesti bawakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia perlu dilatih, ya, perlu dilatih pada cikgu-cikgu. Kerana kalau tidak dilatih, kesannya anak murid dapat A, tetapi khuatir wa nadharuhum fi tuyanihim ya'mahun. Dia berada dalam keadaan kebingungan, sesat kebingungan. Dia tak rasa bahawa dia belajar sains ini sebenarnya sedang menguatkan tauhid. Akhirnya dia ada integriti yang tinggi ketika bekerja sebagai accountant, ataupun sebagai saintis, ataupun sebagai jurutera. Kerana apa? Kerana di dalam hatinya itu tidak di exercise, tak diberikan latihan yang cukup. Membawa kepada situasi bagi halaman 141 X-File, ya. Maksudnya, sebagai seorang Islam yang bertauhid pada Allah SWT, kita adalah insan yang sentiasa ingin mengetahui, sentiasa explore, melihat kebenaran, ya, melihat segala perkara yang ada ini dengan mata hati, dan akhirnya membawa kita kepada basirah, ya, membawa kita kepada jelas kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang bersalahan dengan apa yang Allah harapkan, kerana kita tahu Allah adalah segala-galanya, dan kita boleh tentukan kebesaran itu dengan kita menjadi FBI. Ya, setiap hari kita explore dan belajar dan menghargai ayatillah, kebesaran-kebesaran Allah dalam kehidupan. Membawa kita kepada resolusi kita halaman 141. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, terus mencari ilmu untuk keterangan tauhid, untuk memantapkan tauhid dalam hidup kita. Itu yang kita belajar daripada ayat 103. Perhatikan pelbagai sudut kebesaran Allah agar menjadi pelajaran dan penjelasan pada ayat 105 yang telah kita belajar sebentar tadi. Dan yang ketiganya, berpegang teguh dengan wahyu dan jauhi perkara syirik. Jadi sebabnya pada ayat 105, 106 ini kita belajar sains, belajar sejarah, geografi, biologi, mathematics dan sebagainya. Semua itu adalah nusarriful ayat. Patut membawa kita kepada ayat-ayat kebesaran Allah dalam pelbagai disiplin. Dan akhirnya kita menyatakan, ya Allah, saya memang tidak akan mensekutukan Engkau, wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah pimpin kita, makin belajar, makin kita menjadi orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama. Terima kasih, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat ini tangan kami ditadah memohon keampunan daripadamu ya Allah, agar diampunkan dosa-dosa ibu ayah yang mendidik kami, membesarkan kami sehinggalah ke saat ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan juga dosa-dosa ibu dan ayah mertua kami birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami berada di halaman 141 ya Allah, halaman yang terakhir di juzuk yang ketujuh ini ya Allah. Alangkah rahmatnya, alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya ya Allah, dikurniakan kepada kami mempelajari 7 juzuk daripada kalammu Al-Quran. Maka ya Allah, saat ini kami memohon ke hadratmu ya Allah, kurnia kesempatan buat kami untuk meneruskan baki-baki juzuk-juzuk yang berikutnya, membacanya, memahaminya, dan ya Allah kurnia kekuatan buat kami untuk mengamalkannya ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Mata kami, lidah kami, telinga kami, hati kami ya Allah senantiasa bertaut dengan kalammu Al-Quran ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah mengabulkan doa kita. Kita mendoakan agar sistem pendidikan di negara ini, di seluruh dunia akan kembali membawa setiap disiplin ilmu ini membawa kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita gagaskan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform di mana tuan-tuan boleh menyumbang dan memberi idea, menyokong bagaimana Quran ini masuk ke dalam kelas-kelas, masuk ke dalam jiwa pelajar agar mereka menjadi orang-orang yang sentiasa beriman, makin tinggi integriti mereka di tempat kerja, dalam memimpin keluarga. InsyaAllah kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas, mendoakan tuan-tuan terus membina sistem pendidikan yang berteraskan iman, akidah, berteraskan halaman 141. My Quran Time, baca, faham, amal. InsyaAllah. Thank you.